Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Johannes Jasno, Syazin, Azral, Intan Manaf, Nusalan, semua yang hadir pagi ni, jangan lupa sharing teman kita yang lain. Anas Wana, ya rayuan anak ni agar bertujuan kita dapat menyebarluaskan kalimah Allah untuk ditinggikan di muka bumi. Maklumlah pada hari ini kita melihat macam-macam perkara yang disebarluaskan. Kadang-kadang tak ada faedah apa pun pada umat ni, tapi dia jadi satu viral. Kalau kita tak makan, tuan-tuan, tak mati. Ya, tapi itulah perkara jadi tumpuan setengah orang untuk sebarluaskan makan, pakai. Yalah, memanglah kita nak bantu usahawan Islam dan sebagainya. Nak beritahu ada sumber-sumber yang halal dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk kita menyebarluaskan kalimah Allah, dan nanti kata bagaimana kita boleh memperbaiki nilai amalan kita kepada Allah Taala. Atiullah Annan, ya, Al-Wasalam Azghani. Jadi yang saya nak tekankan pada pagi ni satu topik simple saja, namanya ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan buat baiklah kau sebagaimana Allah telah buat baik padamu. Banyak buatan baik Allah kepada kita, ya, banyak benda yang kita minta dapat, yang kita minta pun kadang-kadang dapat. Umpamanya kita tak pernah minta pun lahir ke muka bumi sebagai seorang Islam, tapi Allah bagi kita lahir daripada ibu bapa yang Muslim, ataupun kita diberi hidayah oleh Allah, maka jadilah kita orang Islam. Ini semua kadang-kadang kita tak perasan. Ya, begitu banyak ihsannya Allah kepada kita. Itu sebab antara perkara ini yang dipandang kecil, sembelihan pun disuruh kita gunakan pisau yang tajam, dengannya dapat menyebabkan kematian makhluk yang kita sembelih itu, dengan segera ayam ke kambing, lembu, sebagainya. Kalau kita pukul cicak, cicak ni satu binatang yang digalak kita untuk bunuh. Kalau kita perlu bunuh pun, bunuhlah dengan segala dibunuh. Janganlah berkali-kali dipukul, tak mati-mati cicak tu. Namanya ihsan. Maknanya kita buat satu benda tu buat secara terbaik, dan juga mengikut kepada apa yang diajar oleh Islam, ya. Bizahab, ada masalah semua. Surya Osman, Musa Khalid, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing kepada teman-teman kita yang lain tau. Yang masuk dalam sesi ini, tolonglah bagi apa-apa ucapan ke, seronok sikit saya membacanya juga sahabat-sahabat yang lain, jangan biarkan kami keseorangan. Wassalamualaikum semua, barakallahu fikum. Ahlan wassalan, Zuraiza, Saiman Muhammad, ya, Izhab, Ruby Robat. Terima kasih semua yang hadir, barakallahu fikum. Baik, jadi bercerita tentang ihsan. Ia merupakan satu akhlak yang telah hilang di kalangan umat Islam. Itu sebab ada seorang tokoh Islam ketika bermusafir ke negara barat, dia kata, aku melihat di negara barat ini berbagai kelakuan yang sepatutnya belong to muslimin, patutnya diamalkan oleh orang Islam, tapi tak ada seorang pun orang Islam di sini. Nampak kata-kata dia. Sebaliknya, bila aku pulang ke negara aku, negara Mesir itu, aku melihat orang Islam tanpa akhlak Islam. Di barat aku melihat orang kafir, orang barat dengan akhlak Islam, walaupun mereka bukan muslimin. Di negara aku, iaitu di Mesir, aku pulang, aku melihat orang Islam tapi tidak ada lagi akhlak Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Beliau kata, sebab itu Islam ini telah pun terhijab dengan orang-orang Islam sendiri. Jangan kita kejut kerana ada orang mengatakan saya nak masuk Islam, tapi melihat pada perangai orang Islam, sikap mereka ni, saya tak jadi nak masuk Islam. Itu mungkin alasan saja, tapi adalah yang mengatakan demikian. Satunya kita nak melihat satu perkara itu bukan melihat kepada orangnya. Samalah juga kalau kita nak ukur apa sahaja benda, kita mengatakan melihat pada orangnya. Sepatutnya kita kena lihat kepada subjek yang kita nak kaji itu. Ya, kerana umat Islam pada hari ini adalah banyak perkara yang boleh dibaiki lagi dalam kehidupan mereka. Al-Wasalan, Rahim Ishaq, Zakir Muhammad, Haikal Hazni, terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain tau. Ya. Baik, kita dah menuju ke pertengahan bulan Rajab. Tinggal beberapa hari saja lagi untuk hadapi Ramadan. Moga-moga ada sedikit perkara yang boleh kita kongsikan, ya. Jadi sungguh akhlak ihsan ini telah hilang di kalangan ramai umat Islam. Bahkan dia menjadi satu yang aneh dan asing di negara umat Islam sendiri. Sangat sedikit orang melakukannya dengan penuh komitmen. Orang yang komit dengan budi pekerti seperti itu sangat sedikit. Namun sayang, mereka bukanlah di kalangan orang yang faham agama. Justru kita dapat melihat ihsan ni tadi disukseskan berapa lima dilakukan oleh orang bukan Islam. Jadi orang Islam yang mulia tekemurni, ramai kalau mereka sudah pun menghijrahkan diri mereka daripada sifat ihsan. Bukan hijrah ke ihsan, meninggalkan sifat ihsan. Itu yang masalahnya.
Baik, bagaimana kita melihat sifat ihsan ni? Apa maksud ihsan? Secara ringkas, ihsan adalah itqan. Itqan iaitu itqan merupakan satu bahagian daripada akhlak. Maknanya buat satu benda itu secara itqan. Al-Wasalan Asma Laila, ya, Nakal Amirah Hamzah, Syahriz Azrifa, Muhammad Nur Khan, ya, Zafran Kalam, Al-Wasalan semua, Abu Ali Latif, ya, Al-Wasalan semua. Jadi makna itqan. Itqan ni makna buat satu benda tu dengan bersungguh-sungguh dan juga teliti, kemas. Bukannya terburu-buru, bukan lebih kurang. Macam ibarat mengatakan kalau tak ada rotan akan berguna, mana lebih kurang. Tak mahu sifat lebih kurang, tak mahu. Kita nak melakukan ihsan dalam setiap perkara. Buat yang terbaik. Ya. Jadi ihsan ni dikatakan oleh Syekh Muhammad Tawli Sya'rawi dalam tafsirnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ihsan ni merujuk pada dua benda. Yang pertama dia sudut kualiti, yang kedua sudut kuantiti. Kualiti ibadah yang kita lakukan. Dulu kita semayang lebih kurang je, laju semayang seorang-seorang. Sekarang kita tambah lagi kualitinya, pergi berjemaah contohnya, melakukan dengan pun datang awal. Lepas tu kemudian kita dari sudut kuantitinya kita tambah nilai lagi. Makna semayang subuh tadi ada qabliyahnya, lepas subuh ada i'tikafnya. Jadi maknanya kualiti pada yang kita lakukan itu kita backup juga dengan kuantiti. Kualiti dengan kuantiti, itu namanya itqan, kata sebagian para ulama. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada ihsan ini, sebagai contohnya kepada seorang engineer, dia nak buat bangunan. Bolehkah sebenarnya lebih kurang kira je tak bancuh simen maka naikkan bangunan? Tak. Dia akan buat berbagai rujukan, kajian, bagaimana nak pastikan bangunan ni boleh berdiri dalam tempoh masa yang dikehendaki. Begitu juga sebagai contohnya seorang arkitek. Ni kerja-kerja itqan ni ada juga pada doktor. Kalau dia menjahit kalau berlaku luka sebagainya, menjahit di tangan pesakit, ataupun dia simenkan anggota tersebut, ataupun dia sambung tulang, ini semua perlu pada ihsan. Ihsan kepada individu itu, dan dia dipraktikkan menerusi prosedur yang betul, cara yang betul. Ini boleh kita lihat bayangan kefahaman ni mudah faham pada golongan profesional keliling kita. Betapa ihsannya mereka. Jangan main tau. Nak buat tunnel itu contohnya, kereta api nak lalu buat tanah, boleh kurang je kira, tak boleh kan? Kena ihsan, maknanya itqan. Di samping ibda', di samping dia satu kreativiti, maka kena pastikan rukun pembinaan itu ditepati. Itu maksud ihsan, satu daripada sudutnya. Baik. Kalau kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 90 sebagai contohnya, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini menceritakan tentang surah lebah. Lebah satu haiwan, satu binatang, serangga yang kecil yang Allah jadikan, tapi dia punya ihsan, dia punya itqan. Itqan maksudnya itu, ya Allah, luar biasa sekali. Madu jenis apa yang dikutip, bagaimana cara penyimpanannya, rumahnya itu bentuk macam mana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah memberi berkaitan sifat ihsan yang daripada makhluk yang lemah, yang kecil, bernama lebah itu, supaya kita umat Islam pun melakukannya. Begitu. Itu sebab perkataan dari ihsan ini dinyatakan dalam surah tersebut. Bayangkan, mula-mula perintah berlaku adil, kemudian ihsan dan membantu kaum kerabat. Jika fikiran anda tajam, maka apakah yang dapat anda perhatikan pada kalimah menyuruh? Allah menyuruh, innallaha ya'muru, Allah menyuruh, memerintahkan supaya dalam apa yang kita buat ni ada keadilan. Ya, bayangkan pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah dahulu, ketika baginda nanti sebagai khalifah orang Islam, maka baginda telah membawa satu kes. Masa itu hakim besar Islam merupakan Syuraih Al-Qadhi, melaporkan kepada pihak mahkamah bahawasanya baju besi beliau telah dicuri oleh seorang Yahudi. Maka dalam prosedur mahkamah itu, maka Sayyidina Ali telah diminta membawakan bukti bahawa baju besi itu milik beliau. Sayyidina Ali telah bawa puteranya bernama Al-Hasan untuk jadi saksi, tampil. Maka hakim mengatakan, wahai Sayyidina Ali, kalau yang ditampilkan itu merupakan anak sendiri dalam konteks persaksian, maka itu tidak diterima oleh mahkamah Islam. Maka kes itu, baju besi itu jadi milik Yahudi tersebut. Kat sini maka kagumlah Yahudi itu melihat bagaimana Islam punya keadilan yang telah pun menyebabkan hukum berpihak kepada Yahudi itu, walaupun hakimnya orang Islam, negara-negara Islam, dan juga mendakwa itu merupakan khalifah orang Islam,
Tapi semua kes itu tidak bertaut kepada Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Ali. Tengok keadilan yang ada. Ini cerita tentang keadilan. Jadi Allah menyuruh supaya keadilan, di mana ada keadilan maka di situ akan ada wealth distribution dengan cara yang betul. Kata Syekhul Islam, kalau sesebuah negara mengaplikasikan keadilan dalam pemerintahan, maka semua orang akan dapat kebajikan, walaupun pemerintahan itu bukan pemerintahan Islam. Tapi kalau negara itu negara umat Islam, cakaplah bagian nak rak pun, tapi tak dilaksanakan keadilan itu kepada orang, maka kezaliman yang akan berlaku, penganiayaan akan menimpa manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat banyak negara orang bukan Islam, bagaimana wealth distribution itu, kekayaannya dapat dirasai semua orang. Nilai mata wang mereka dapat value for money lah orang kata. Kerana tak lain tak bukan kerana keadilan telah pun, sistem keadilan itu membolehkan semua orang menyuarakan hak mereka dengan baik. Jadi maka itu satu kerukunan yang penting untuk kejayaan sebuah negara. Baik. Begitu juga Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang berbaik. Dan surah Al-A'raf ayat 56. Mana bersikap baiklah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Buat baiklah macam Allah baik pada kau. Dalam kehidupan kita ni banyak kebaikan Allah kepada kita. Bagi kita mata, bagi kita anggota, bagi kita pasangan, bagi kita anak-anak, bagi kita kejayaan, naik pangkat, macam-macam benda yang diberi kepada kita, sedar ataupun tidak. Jadi ini adalah ihsan Allah kepada kita. Mengapa kita tidak melebarkan ihsan itu kepada orang lain? Kemudian Allah menyatakan surah Rahman, al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ada tak balasan yang terbaik untuk orang melakukan ihsan melainkan ihsan juga? Subhanallah, orang buat baik itu merasakan kebersamaan dengan Allah. Alangkah agungnya perasaan yang dimiliki oleh orang yang buat baik. Sebagai contohnya, kita pergi nak parking kereta. Saya suka bagi contoh ni. Maka kita melihat ada satu kereta lain yang sedang menunggu untuk parking. Kita pun bagi laluan kepada dia, buka tingkap, tunjuk, sila parking. Padahal kita menunggu lebih lama daripadanya. Tapi kita tengok dalam kereta tu mungkin ada orang tua, ada budak-budak. Nak parking pula jauh. Nak ke hospital sebagai contoh ni kan. Maka kita bagi dia parking. Kita pergi cari tempat yang jauh. Kita masih kuat boleh berjalan. Satu hari kita akan rasa ketenangan, kebahagiaan yang kita tak tahu apa sebabnya. Tapi tahulah olehmu, itu adalah kebaikan yang kamu lakukan kepada orang tadi untuk memberi keutamaan parking kepadanya. Begitu kalau Jadi ihsan ni merupakan satu sifat mulia yang Allah pinjam kepada orang terpilih di kalangan hamba-Nya, dan dengan sebab adanya ihsan itu kita dapat menikmati satu kebahagiaan, kesenukan dalam hati tanpa kita minta sebenarnya, macam contoh yang diberikan tadi. Terus pak doktor-doktor, cikgu-cikgu, siapa lagi? Kan golongan seperti ini yang selalu melakukan kebaikan kepada manusia, hati dia tenang tahu, tu badan dia sihat tahu, anak-anaknya mendapat keberkatan tahu. Bayangkan anak 4 orang baik-baik semua dekat dunia ni, semuanya di kalangan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu yang dengan kuliah saya pagi ni, betul tak? Sebab kalian telah pun melakukan itqannya, ihsannya luar biasa sekali kepada anak-anak murid kat sekolah tu. Maka Allah limpah balik segala kebaikan itu dalam bentuk ketenangan hati, keseronokan, kecukupan rezeki. Mana ada cikgu pinjam duit orang, hidupnya senang kan, dapat pergi haji, cuti banyak. Contohnya Jaafar Zaiman. Barakallahu fikum, alaihi wasallam. Baik, apakah bagi orang buat baik? Ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ni telah saya uraikan dalam surah Yunus ayat 26. Orang yang buat baik ini balasannya ke akhirat besok dapat syurga dan penambahan nikmat. Penambahan nikmat maksudnya itulah melihat Allah SWT. Orang yang buat baik ni tadi, dari sudut kualiti dan kuantiti amalnya, macam telah dibagi contoh tadi, ke akhirat besok dia akan dapat syurga dan dapat nikmat yang paling besar, iaitu melihat Allah SWT, iaitu merupakan nikmat yang paling besar yang tiada tolak bandingnya. Azman Muhammad Noor, Muhammad Nasir, Umiana, Allah. Jadi ayat ni memberi pengaruh yang besar dalam kalbu, kerana dengan hati yang bersih, beriman kepada Allah, masa seronok beribadah kepadanya, dan juga berbuat satu benda dalam bentuk yang paling baik, maka inilah orang yang akan dianugerahkan Allah SWT kelebihan-kelebihan itu. Begitu juga dalam hadis Nabi telah menyatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah SWT telah menetapkan untuk berlaku ihsan dalam segala perkara, segala benda yang kita buat. Kita datang kerja pagi-pagi, tepat waktu dah, pukul 8 dah masuk kerja. Tapi bukan kadang-kadang bekerja tu kadang mengantuk, kadang baca mesej yang tak ada kaitan dengan kerja yang kita telah aku janjikan itu. Tak kira mana tuan-tuan berada. Nampak tak?
Kadang-kadang kita pula jadi bos-bos besar, setiap hari makan free je. Yelah, banyak program kan. Tengah hari ada makan, petang ada minum petang lagi. Semua fully sponsored. Best tau jadi orang besar ni. Kan? Jadi kita dalam sembang makan tu dah terlepas keluar pula benda yang tak ada kena dengan kerja. Jadi bagaimana cara kita nak imbal balik mungkin satu kekurangan berlaku waktu kerja itu. Itu sebab tuan-tuan yang mulia sekalian, ada banyak cadangan. Satu sekali kalau kita bekerja ni, jangan terikat pada waktu kerja sangat. Patut kita balik pukul 5, lebihkan sikit 5.30. Kita patut balik 5.30, lebihkan sikit pukul 6 ke. Dan waktu rehat kita kurangkan, dengan tujuan untuk cover balik kekurangan berlaku dalam kerja yang namanya ihsan. Dah tu keluarkan zakat. Ini juga merupakan satu perkara yang penting. Ialah ada kalangan para asatizah yang telah memberikan pandangan bahawa tiada zakat pendapatan dalam semua mazhab Islam. Betul lah tu, ya, kecuali mazhab Hanafi yang menggalakkan kita buat demikian. Maka cubalah kita penuhi perkara sedemikian. Keluarkan zakat pendapatan. Walaupun mereka mengatakan tidak ada zakat pendapatan, sebagian mereka mengatakan demikian. Bahagian zakat pun ada jawapannya. Tuan-tuan boleh lihat. Jadi balik kepada perkara ni, kita buat satu benda dengan tujuan untuk menampung balik kekurangan berlaku dalam kerja. Contohnya macam aktiviti kita yang terkeluar daripada landasan pekerjaan ni tadi, kita bersedekah, kita berzakat, supaya menjadikan harta yang kita dapat itu halal. Nak mengelakkan ni kesilapan yang berlaku dalam waktu bekerja ni, yang merupakan kegelinciran kita, maka kita imbal balik, kita balas balik dalam usaha yang digambarkan tadi, ya. Jadi cuba fokuskan perhatian anda pada kalimah sungguhnya yang Nabi nyatakan di sini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan ihsan dalam semua perkara. Letakkanlah 60 garis di bawah kata segala urusan. Sebab dalam Islam ni, dalam bab ibadah, Allah Taala telah menjadikan ada iman itu ada bid'un wa sab'una syu'batan, ataupun bid'un wa sittuna syu'batan. Maka peluang untuk menjadi orang beriman ini digariskan Nabi SAW dalam 60 atau 70 perkara. Dalam perkara-perkara itu dimaksudkan boleh kita lakukan ihsan ni tadi. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, contoh kita bagi sedekah pada kakak kita, adik-beradik kita yang susah pada bila masalah Ramadan dan sebagainya. Yang kita bagi itu, kita bagikan, kak ni ada hadiah sikit raya, Allah nak kak pandai. Kita tambah nilai pada apa yang kita lakukan itu dengan kata-kata yang baik. Kak, tak banyak lah nak bagi kak, cuma 1,000 saya dapat bagi tahun ni. Tapi kak doakan mudah-mudahan tahun depan saya dapat rezeki yang lebih, saya nak bagi pada kakak. Maka kata-kata dia semikian akan menambah nilai kepada apa yang kita lakukan. Jangan kita bagi, ambil ni zakat tau, jangan guna melainkan untuk buat. Kita kata demikian, terhimpit hati orang tu, kesian kat dia. Seolah aku ni miskin sangat ke, adik aku kena bagi sedekah ke aku untuk zakat ke. Jadi kita tambah nilai pada semua ibadah yang kita lakukan itu dengan kualiti yang dimaksudkan tadi, yang kata-katanya, perkara-perkara mengiringinya, kan? Ini yang dimaksudkan tadi, ya. Kan? Kita nak bagi ibu mertua kita sebagai contohnya duit, hadiah lah, bulan-bulan kita bagi, macam ayah kita juga contohnya. Ada orang bagi begitu saja, RM500 contoh. Ada orang pula dengan cium tangannya, cium mukanya, elak lah daripada kena COVID sebagainya. Ada pula yang letak dalam envelope-nya. Maka inilah bentuk bagaimana kita melakukan satu benda itu dengan itqan, dengan ihsan. Biasa tak kalau orang terima duit nampak begitu saja, ya. Ataupun satu duit yang berbungkus, bungkusannya cantik pula, kan, bukan angpau yang koyak-koyak, yang cantik. Tuan-tuan, begitu maksudnya kita buat satu benda, buat yang terbaik. Kita nak bagi orang, lah bagi karipap je, frozen punya karipap, tapi kita bungkus masuk khabar, letak pula woven bag yang banyak-banyak kat rumah tu, beli macam-macam benda dapat, letak elok-elok, bagi pula, pergi hantar sendiri dengan senyum pula. Maknanya ini kita menambah nilai pada satu amalan yang kita lakukan itu dengan ibda'nya, dengan itqannya. Begitu, susah ke? Mazida, Dayang Al-Mahiran yang mulia, susah tak? Susah kan? Ya. Jadi kita boleh recycle balik beg-beg yang kita ada kat rumah tu untuk bagi jiran tangga kita, kawan ke, supaya nampak, ya Allah, orang ni beza betul. Itu ada body language tau, yang menampakkan bahawa kita ni adalah orang yang memang mulia. Kerana semua tindak tanduk kita semuanya ada menunjukkan kita buat itu memang the best lah, tak ada lebih baik daripada itu. Betul tak? Gitu, ya. Baik.
Ya Allah, tuan-tuan dimuliakan saya. Kadang saya berjumpa dengan orang ni, kita rasa memang hebat lah orang ni. Macam mana lah pendidikan yang dilalui dulu Rupanya betul dia cikgu bapak dia, cikgu mak dia, cikgu patutlah beradab sangat. Adakah dia bagi kita dia bagi kita jemput-jemput je, tapi jemput tu dalam Tupperware tau, yang mahal. Kata ini nak pulang, tak Ustaz, tak ambil Tupperware tu. Ya Allah Rabbi, Tupperware baru tau. Macam mana mulianya orang ni kan, nak bagi kita makanan simple je, tapi duk bagi dalam Tupperware. Betul ada bagnya pula. Ya Allah ya Karim. Yalah, benda nama Tupperware tu kan mahal. Tasih Harun, Alhamdulillah, Hafiz Osman, Barakallahu fikum, Mazina Safi'i, semua yang hadir. Jadi kat sini mengajar kita bab ihsan ni tuan-tuan. Senang je, maksudnya buat satu benda tu buat dalam bentuk yang terbaik. Settle to the best. Buat dalam bentuk yang paling baik, sehingga tak ada lebih baik begitu. Kita kalau sampai kepada martabat ihsan ni dalam kerja, akan menyebabkan orang berkata yang tentang kita macam mana tau. Oh ni kalau tak ada Polan ni memang susah lah. Dia seorang je boleh buat benda ni. Dia seorang je boleh selesaikan isu ni. Kerana kita telah pun mencapai satu martabat kualiti yang sangat baik di sudut apa kita lakukan, sehingga ianya menjadi direcognize oleh orang lain keliling kita. Itu namanya tahap ihsan dalam kerja yang dimaksudkan tadi. Tahap ihsan ibadah kepada Allah pun kadang-kadang manusia nampak juga. Fulan ni lama tak nampak kat masjid. Kalau tak, dia mesti sembahyang subuh, lepas subuh mesti tunggu syuruk, baca Qurannya, buat baiknya. Dan bila dia tak ada sama bulan ni, kita duit masjid kita kurang RM500. Orang perasan tau. Sebab dia ada tu rupanya dia pergi overseas, pergi tengok anak dia convocation, lepas tu ialah duduk kat luar negara sekejap. Dia tak ada orang terasa kesan ketiadaan dia itu dalam perkembangan berlaku kat masjid tempatan. Tu tak nampak lagi dalam bentuk lain, bagi makan burungnya, bagi makan kucingnya, itu semua kita tak nampak tau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah indahnya dunia bila semua orang melakukan satu perkara, bukan setakat berbuat saja, buat secara ihsan. Jangan kita salah faham pula tau. Ihsan ni mengatakan seolah macam melakukan satu perkara dalam bentuk kesian kat orang. Yalah, betul lah kesian kat orang, tapi lebih daripada itu sebenarnya kita kesian kepada diri kita. Maka kita buat terbaik kerana kita nak Allah bagi kepada kita yang terbaik. Bukan kerana manusia sangat, tapi kerana diri kita yang perlu buat baik kepada orang. Itu maksudnya. Faridah Yuyu, Alhamdulillah, Noria Muhammad, Mahiran Muhammad, Alhamdulillah, semua yang hadir. Supari Abdul, Sir Azman, semua yang hadir. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pagi ni. Tolong share pada teman kita lain. Orang yang bertanya saya, Umrah Mesir dah penuh lah tuan-tuan. Umrah Mesir kita dah penuh, tapi insyaAllah nanti kita buat Umrah Turki pula dalam bulan 4 insyaAllah. Tengku Ketri, Alhamdulillah, apa khabar Tuan Haji Madhi, Alhamdulillah, Ahmad Nazi, Barakallahu fikum. Orang yang bertanya pula nak pergi ke Kenyir. Betul-betul kami akan pergi trip ke Kenyir. Kita akan belajar tafsir surah Al-Kahfi, dan dalam sama kita akan belajar bagaimana jadi peluang menjadi usahawan hartanah. Kerana sahabat saya yang saya nak jemput bercakap dengan tuan-tuan atas tasik Kenyir sampai tengok ikan kelar ni, beliau merupakan seorang usahawan hartanah yang berjaya, jutawan lah. Bagi hadiah ke isteri pun, hari jadi pun, Masya Allah, bagi. Tak ada. Nanti saya cerita tuan berlanjut. Nak tahu nanti kita ikut pergi trip ke Kenyir. Kita pergi bukan setakat pergi tengok keindahan Kenyir saja, tapi kita nak pergi belajar juga daripada hartawan ni bagaimana memajukan hartanah keliling kita, ambil peluang, kesempatan. Macam bangsa lain, mereka sangat berjaya kerana mereka menghargai tanah, jadi petani, jadi pemaju, jadi ejen jual rumah. Ini peluang besar tuan-tuan. Ini kalau kita tak ambil peluang, kita ketinggalan. Ini antara bagaimana boleh menjadi orang kaya dan tidak meminta kepada orang lain bagi hidup mulia. Ini anak-anak kita tahu, kalau belajar ambillah peluang bidang tanah tuan-tuan, property, asset management ke apa ke. Ini peluang besar tahu, besar. Kalau komisen dijual kilang 1 juta, dah berapa dah contoh kan. Saya nak ajak tuan-tuan join program ni, pergi ke Kenyir, dan kita akan belajar daripada usahawan hartanah ni yang telah pun berjaya mengumpul harta yang banyak dengan kegiatan jual tanah. Nanti saya sebut siapa beliau. Kita akan belajar daripada beliau dalam kursus 3 hari 2 malam ni di atas tasik di Kenyir. Nanti kita belajar, dan saya akan tekankan bab kerohanian, ilmu agama, bab tafsir Quran, tapi beliau menekankan bab eloklah yang mungkin berhenti kerja awal menjadi tentera kan, macam cikgu-cikgu nak tambah pengetahuan anak-anak kita lepas SPM, nak belajar yang belum nampak apa benda targetnya untuk jadi apa. Bagus lah masuk bidang hartanah. Kita akan buat besok lepas SPM insyaAllah. Kursus ni lepas SPM insyaAllah, supaya anak-anak kita lepas SPM tu nampak peluang untuk jadi hartawan beriman.
Bukan hartawan je, setakat hartawan je, hartawan beriman. Risau lah tuan-tuan. Dia tengok kadang anak-anak kita orang muda ni suka sangat. Yalah kerja jadi delivery rider. Yalah betul lah, dapat duit cepat, betul. Kadang-kadang ibu-ibu. Tapi orang macam ni tak ada masa depan lah tuan-tuan. Kita pun risau kan. Sebagai contoh, kalau anak dara kita di Penang, dia apa kerja ni bakal suami? Dia delivery man. Kita nampak dia tak belajar. Apa dipanggil sebagai dia tak belajar ni, tahu apa? Dia tak belajar kemahiran. Dia tak ada kemahiran. Ada orang kata, Ustaz naik motor kemahiran. Memanglah kemahiran naik motor. Kemahiran naik motor tu contohnya kalau lumba motor masuk ke antarabangsa, contohnya macam itulah. Tapi kalau setakat menghantar barang, yelah baguslah, makanan kita dapat, kita order kan. Tapi kita nak biarlah ada paksi, ada satu solid tau. Mana ada kerja yang dia buat, supaya akan datang dia boleh survive. Na'udzubillah lah, kalau orang tu bermotor hantar makanan jatuh, masuk hospital sebulan, duduk, apa pendapatan dia itu kita bimbang anak-anak pada ini. Zuraidah anak saudara, adik-adik, jom ikut trip kami ke Kenyang untuk belajar jadi usahawan hartanah. Saya nak usahawan dia turunkan ilmu hartanah dia, sehingga dia boleh jadi orang hebat dalam tanah ni. Maju, nampak je tanah, nampak emas bagi dia. Yalah, kita bukan mata duitan, tapi nak jadi orang yang sedemikian. Kerana Nabi SAW juga seorang yang kaya, yang telah saya tekankan dalam kuliah dahulu, bahawa terbukti di sudut kajian Dr. Fatah Saman, bahawa Nabi kita seorang super jutawan. Dalam kitab beliau bertajuk Kan Nabiyu Sariyan Munfiqan Walam Yaku Zahirin Faqiran. Nabi kita seorang yang kaya, baginda bukannya miskin. Terbukti apa kuda yang Nabi miliki pun nilainya juta-juta. Semalam saya jumpa seorang sahabat saya, pakar muamalah dari Oman, bercerita, Allahu Akbar. Bahkan harta yang Nabi ada dalam buku bertajuk Kan Nabiyu Sariyan Munfiqan ni mengatakan bahawa terbukti mithqal emas yang Nabi miliki itu sepanjang hidup Nabi berjumlah 400 juta lebih kurang nilai mata wang kita hari ini. Dan apa yang Nabi infakkan untuk Islam itu bentuk wakaf, dan baginda yang mula-mula melakukan wakaf, sedekahnya, bagi sedekah dan zakat Nabi SAW itu, kalau kita lihat apa yang Nabi keluarkan, berjumlah lebih daripada 180 juta ringgit kita. Sikit tak sikit tuan-tuan? Syafiq Aziz. Jadi itu sebab saya nak ajak tuan-tuan untuk belajar idea berniaga ni, berniaga hartanah ni. Kerana keliling kita ada banyak tanah terbiar kan. Ada orang kadang-kadang tak tahu orang mana nak jual rumah dia. Saya cerita tuan-tuan, orang ni pandai buat duit tuan. Dia ada anak dia 4 orang kan. Maka masing-masing beli rumah. Nanti bagaimana nak dapat duit dengan cara mudah? Katalah untuk pergi haji dan sebagainya. Ni A, B, C, D anak dia kan. Yang A jual anak pada B, yang B jual anak pada C, yang C jual pada D, yang D jual pada A. Dalam transaction itu pun dia dapat sejumlah wang dalam refinance yang berlaku tu kan. Maka rumah-rumah tersebut tak lepas ke tangan orang lain. Ya Allah, magicnya ilmu hartanah ni tuan-tuan. Saya tahu sikit. Saya bukan jentana, saya bukan hartawan tak. Saya nak kenalkan tuan-tuan pada sahabat baik saya ni, dan nak tuan-tuan belajar bagaimana jadi usahawan hartanah, terutamanya bagi orang muda, anak-anak kita yang belajar dalam bidang apa sahaja pun di universiti. Anda berpeluang untuk menjadi usahawan ni. Jom ikut kami. Bilangan tak ramai pun tahu. Mahfuzah Cik Ros, Kudin, Rahim Ismail, Salan Ya, Azman Jupri. Nanti kami akan maklumkan, insyaAllah, menunggu beberapa perkara lagi. Kita nak tengok keadaan. Sekarang pun dah hujung musim terhujung, insyaAllah. Kita adakan trip lepas anak-anak kita BSPM, kerana ramai dia kan berapa nak hantar anak-anak mereka. Dan mereka nak join sekalipun ahlan wasal. Tapi kami ambil memang tak ramai. House spot ni boleh menempatkan beberapa puluh orang saja. Kita tak ambil ramai. Tunggu kita akan maklumkan insyaAllah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Nurli. Ya. Masa kami buat, dua ada trip orang datang pada Singapura, dari Brunei pun yang ikut. Alhamdulillah, alhamdulillah semua ada yang bertanya juga kepada saya bila nak buat trip belajar pengislaman. Orang ramai yang telah kami buat di Krabi pada bulan 11 yang lalu. Ya, kita akan adakan trip lagi, belajar dengan sahabat saya yang telah mengislamkan lebih 10,000 orang Thailand. Beliau ni memang orang Siam, dapat pendidikan di Siam, cuma belajar saja, PhD mastersnya di USIM. Beliau telah pun punya pengalaman mengislamkan lebih 10,000 manusia di sana. Semalam pun beliau hantar mengislamkan seorang Sami lagi. Masya-Allah, hebat Kita nak belajar daripada beliau. Nanti kita nak pergi trip ni ke Hat Nyai pula. Dan kita akan ada field studies, dakwah lapangan untuk semua kita belajar bagaimana mengislamkan orang. Ya. Ini juga akan kami adakan. InsyaAllah kita akan maklumkan nanti trip ni, tuan-tuan. Baik, kita belajar lagi. Pada hadis yang lalu, Nabi telah menyatakan Allah telah mewajibkan berihsan dalam semua perkara.
Jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Bunuh cicak contohnya, bunuh ular contohnya. Kan? Kita dah sergah dia, keluarlah kamu, wahai hamba Allah. Kalau dia keluar, menandakan dia jin lah, dia ajar dalam Islam. Tapi kalau dia melawan, berarti dia ular, kena bunuh lah. Bunuh tu pun dengan cara yang betul. Bunuh supaya mati dia dengan segera. Jangan dia pukul berkali-kali sampai 1 jam tak mati-mati. Bunuh biawak sebagai contohnya. Ialah ni binatang-binatang yang dibenarkan oleh Islam untuk kita membunuhnya. Kan? Biar dia mati terus. Jangan dipukul 1 hari suntuk, dia tak mati-mati biawak tu. Kena cari cara lah, panggil, minta bantuan daripada JPA ke, Jabatan Pertahanan Awam ke kan. Mereka ada kepakaran untuk tangkap, untuk bunuh dan sebagainya. Baik, lihat lagi. Kenapa dibagi contoh sedemikian? Demikian Allah Ta'ala memberikan perumpamaan kepada ulul albab. Ulul albab ni orang yang menggunakan akalnya untuk berfikir. Ibu Comel Muhammad Al-Hasan semua, barakallahu fikum, Zaidah Yusuf, Aiman, Nuriman, Al-Hasan, Aziza, Ibrahim, Nuri. Terima kasih pada ramai yang telah sharing kita. Jadi apakah kita melihat budi ihsan ataupun akhlak yang mulia ni hilang daripada umat Islam sebagai contoh yang telah diberikan tadi. Kan? Macam contoh kita melihat orang tak ada tempat untuk parking kereta. Kita duduk kat flat tinggi, tempat parking pun tak cukup kadang-kadang. Nampak seorang seorang tua ke, orang perempuan dengan anaknya ke, orang mengandung ke, kita nampak kita nak parking, aku nak parking sini aku. Tapi kesian kat dia, kalau aku ambil parking ni, dia nanti dia kena parking jauh kat sana. Kita bukan setakat bagi di parking, turun bagi guide pula, ke depan sikit, belakang sikit, kurang sikit, ke tempat tu sempit. Itu namanya ihsan yang paling best sekali. Mana kita buat pada tahap membantu, menyenangkan orang, bukan setakat maknanya bersungguh-sungguh. Tuan-tuan juga saya, kadang kita rasa kagum tau pada bukan Islam. Di sebuah tempat di negara bawah Bayu, mana pula tu? Sabah lah. Di Sabah ada seorang cikgu bukan Islam. Cikgu ni datang dari Semenanjung. Ketika posting dulu, lama dah 10 tahun lah beliau di Sabah, dah pencen pun. Beliau ni punya bersungguh-sungguh didik anak kat Sabah, kebanyakannya anak orang Islam tau. Dia didik budak tu dengan penuh minat, dan dia bercakap, dia suka lawak lah, tapi anak-anak Sabah sukalah dengan beliau. Sampai ini saya dengar cerita tuan-tuan boleh check lah cerita Cikgu Sing ni. Beliau punya sayangnya, punya gembiranya mengajar anak-anak kat Sabah itu. Dia kata, kau semua, kau jadi cikgu tau, kau jadi cikgu, aku sumpah kau jadi katak. Dia gurau dengan anak muridnya. Semua anak murid jadi cikgu. At least something lah. Ya tuan-tuan, tak semua orang boleh pergi jauh untuk jadi pilot. Jadi inilah dengan peluang yang terbatas, jadi doktor, jadi tak semua orang ada peluang itu. Tapi jadi cikgu mulia apa? Maka semua anak murid yang disentuhnya, diajarnya, dididiknya jadi cikgu. Allah Akbar ya, Abang Syaranda, Anwar Syaranda, Barakallahu Zarina, Abang Majid ni. Ni cerita ni popular sangat kat Sabah. Cikgu Sing ni, Panjabi ni, beliau telah pun menjadikan ramai anak muridnya di Sabah. Kalau tuan-tuan ada anak-anak murid Cikgu Sing ni, boleh highlight kat sini. Saya pasti cerita ni. Maka ramailah di kalangan budak-budak Sabah yang drop out, yang tak ada peluang, yang malas belajar. Dia pergi ke rumah. Kalau rumah air pun dia pergi. Asal tak ada sekolah ni anak puan ni. Macam mana nak jadi manusia? Dia mengalahkan Perdana Menteri pula tuan-tuan. Ketua Menteri pula. Marahnya ayah ibu yang tak hantar nak pergi sekolah itu. Dibimbingnya dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ya Tuhan. Saya dulu pun, cikgu saya pun ramai bukan Islam tuan-tuan. Mereka punya jasa besar kepada saya. Allah bagi hidayah kepada semua. Ada yang buat datang ke rumah, didik, yang penuh kasih sayang. Ada yang buat tuition free pula tu. Cina pun ramai tuan-tuan. Saya suruh Ustaz Muhammad dulu. Ya, cikgu saya, cikgu Mr. Lim. Masa saya rendah dulu ada cikgu Hindu yang sangat sayang pada kami, sungguh-sungguh ajar maths, sains. Ya Allah Rabbi, moga Allah bagi hidayah lah pada mereka. Manusia, menjadikan kita ni manusia. Mulia ke cikgu ni. Apatah lagi kalau dia orang Islam. Saya cerita pada tuan-tuan. Ini namanya ihsan tuan. Buat kerja terpenuh rasa cinta, sayang, mengharapkan kata dulu pahala. Ya Allah Rabbi, besarnya ganjaran cikgu-cikgu yang dengar kuliah saya pada pagi ni. Ya, kalian ni memanglah orang hebat pensyarah-pensyarah yang dengar pada pagi ni, memang kalian ni memang orang hebat, tak ada tolak banding. Sampai Imam Syafi'i berkata, qum lil muallimi wa fi tabjila, keadaan muallimu an yakuna rasulah, bangunlah bagi penghormatan kepada para guru, kerana para guru ni mainkan peranan mereka sebagai Rasulullah, kerana mengajar manusia kepada kebaikan.
Kita doakanlah cikgu-cikgu yang kita telah pergi, moga Allah meridai mereka, mampunkan dosa mereka. Yang belum masuk Islam, mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka masuk Islam, kerana mereka memang truly orang yang sangat baik, yang ikhlas kerja mereka lakukan. Yang mulia Raja Muazzam, suara Bibi, ahlan wassalam semua, barakallahu fikum. Imam muda, ahlan wassalam Megat, ahlan wassalam imam muda kita, apa khabar? Terima kasih kerana hadir, ahlan wassalam semua. Nur Faridah pun guru juga. Memang cikgu guru ni, Allah besarnya peranan, mulianya kedudukan, tingginya pahala, apa yang Allah untuk kalian. Tahniah Tahir Ismail Ishak Harun. Baik. Jadi masih dalam hadis ini, Nabi telah menyatakan bahawa Allah mewajibkan, Allah katabal ihsan. Katabah ni makna mewajibkan untuk orang baik. Jika kalian membunuh sekalipun, bunuh cara yang terbaik. Sembelih, gunalah pisau yang paling tajam, supaya haiwan yang disembelih itu mati dengan segera dan tidak menyebabkan penderitaannya. Seakan-akan Nabi berkata kepada kita, hanya niat buat baik saja tak cukup, tapi kena lakukan dia juga, macam kita katakan tadi, sudut kualiti, kuantiti, persembahan, buat yang terbaik. Haniah bayar masalah ni. Maka bagaimanakah anda melakukan cara terbaik? Gunakan pisau yang tajam, contohnya dalam kes penyembelihan tadi. Baik. Jadi inilah kuliah kita pada pagi ni. Kita belajar sikit tentang ihsan. Mudah-mudahan kita buat satu perkara semuanya dengan sempurna, dengan elok. Kan? Kalau kita cakap dengan ibu kita, dengan umi kita, cakap, gunakan ayat kasih yang duduk pula kat lutut dia, kat kaki dia, cium lutut dia tu, cium tangan dia, mana ini ihsan. Kita bukan asal dengar, ibu kita duduk ni, bagi perhatian, telefon letak tepi. Inilah bentuk ihsan yang boleh kita lakukan. Dan kita datang jumpa ibu kita, umi kita tu, bukan datang setakat terbelenggang je, bawa buah yang dia suka. Nama ihsan lah ni. Mana? Pada pelaksanaan, pada hati, pada tindakan, pada perbuatan, mana buat yang terbaik. Syariat Zifai, alhamdulillah. Cikgu juga, Masya Allah, ramainya cikgu pagi ni. Terima kasih pada kalian yang punya jasa besar kepada umat mendidik bangsa menjadi manusia. Saya pun tak terkecuali merupakan seorang anak murid kepada kalian semua. Terima kasih pada cikgu-cikgu saya yang berada pada kuliah pagi ni. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Memang tak terbalas jasa kalian. Kami doakan kebaikan, moga berhimpun dengan para nabi dan orang beriman di akhirat nanti. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. نهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan bagi tuan menaikkan umrah. Umrah masih kami dah penuh dah. Tapi umrah kami pada bulan Februari ada lagi yang lain. Bulan Mac pun ada. Ramadan pun ada. Air Raya pun ada. Lepas Raya pun ada. Kami dah siap beli tiket kapal terbang. Hotel semua dah siap sedia. Siapa yang nak pergi, tolong daftar segera. Kami ada trip sampai ke ujung tahun insyaAllah. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk melaksanakan, ada peluang untuk melaksanakan ibadah haji, ikut perkembangan kami insyaAllah. Kami boleh bantu tuan-tuan untuk melaksanakannya bersama-sama insya-Allah. Dan insya-Allah saya akan pimpin grup untuk ke sana juga insya-Allah. Doakanlah untuk kebaikan kami semua. Terima kasih atas kalian tuan-tuan. Jangan lupa ikut perkembangan kami untuk trip pergi belajar berdakwah daripada tuan guru kita yang telah mengislamkan lebih 10,000 termasuk Sami, pegawai hospital, askar dan sebagainya di Thailand. Kami akan maklumkan sedikit masa lagi untuk trip ke sana. Itu juga kita nak belajar trip di atas sungai Tertasik Kenyir. Bagaimana jadi usahawan hartanah daripada seorang jutawan yang ada di sana yang telah bina ratus-ratus buah rumah, menjualnya. Kita nak belajar seni ini, kerana dakwah ada seni, perniagaan pun ada seni. Mana tahu kalangan tuan-tuan nak jadi hartawan, usahawan hartanah. Anak-anak kita yang lost tu, yang tak tahu apa nak buat, sebenarnya ada peluang banyak untuk belajar. Satu kalimah menyentak hatinya dan menjadikan dia bertukar direction untuk bekerja independen, jadi manusia yang mulia. InsyaAllah nanti kita belajar daripada usahawan hartanah yang berjaya ni di atas Tasik Kenyir. Tunggu masa sikit sekali lagi untuk kami keluarkan poster dan buat pengumuman perjalanan tersebut. Baik, terima kasih semua sebanyak umat. Sayyidina Muhammad. Saya tinggalkan tuan-tuan. Nasaudillah dinakum wa amalakum khawatim amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawa jalan Allah, bawa nikmatnya, rahmatnya, kerana Allah lah zat yang agung, yang paling mulia,
yang boleh menjaga kita semua dalam keadaan terbaik. Terima kasih semua. Hairul Azim Nizam, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi bagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Kauthar Kitchen, Hani, Nur Azizah Ibrahim, my name is Hani, Al-Masalan, Sararus, Jani, Hamidah, Ramla Sidik, Ummu Kauthar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.